عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama melakukan qiyam pada malam ini. Dan malam ni merupakan malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan, dan antara banyak-banyak malam ganjil yang disebutkan oleh para ulama tentang pengharapan berlakunya malam Al-Qadar. Malam 27 lah yang paling banyak pendapat menyebutkan tentang ianya berlaku pada malam itu, walaupun ianya masih lagi dalam ruang lingkup ilmu ghaib di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi berdasarkan daripada riwayat yang banyak, hatta daripada kalangan sahabat sendiri, antaranya ialah daripada Ubay bin Ka'ab, riwayat daripada Muslim, kata Ubay bin Ka'ab, dan aku sangat-sangat berharap malam yang ke-27 ini ialah berlakunya Al-Qadar, kerana tidak ada malam yang Nabi menyuruh kami para sahabat bersungguh-sungguh melakukan ibadah melainkan pada malam ni daripada 10 malam yang terakhir. Jadi kita berharap pada malam ni Allah Ta'ala beri pada kita kekuatan untuk melakukan amal ibadah, berterusan memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala beri pada kita konsisten dalam berlakunya, dalam melakukan ibadah. Alhamdulillah, qiyam yang kita buat tadi, kita dah dengar bacaan daripada surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ni berada pada juzuk yang ke-19. Cuma saya fokus bacaan tadi lebih kepada cerita yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dua orang Nabi, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Yang mana kalau kita tengok cerita tu, Allah Ta'ala kata khususnya bagi cerita Nabi Ibrahim, watlu alaihim naba'a Ibrahim, ayat yang ke-69 daripada surah Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala kata pada Nabi Muhammad dan kata juga pada kita sebenarnya, dan bacakanlah kepada mereka itu kisah benar berkenaan dengan Ibrahim. Perkataan utlu ni ialah perintah, baca dan beri perhatian. Maknanya cerita ni banyak sangat pengajaran yang tak mungkin ditulis dalam satu dua kitab. Bahkan sampai ke zaman kita ni pun para ulama masih lagi menggali tentang signifikan kenapa banyak sangat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa diulang dalam Al-Quran. Sehingga ada dalam Al-Quran ni surah nama dia Ibrahim, dan banyak tempat dalam Quran ni menceritakan kisah Nabi Musa AS. Saya nak fokus pada cerita Nabi Ibrahim saja, sebab Nabi Ibrahim AS dan juga tadi kita dah lalu juga kisah Nabi Nuh. Dua orang ni menghadapi saat yang sangat gentir dalam hidup, dan mereka ni banyak mohon pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla ni dengan doa. Tidak ada apa yang mereka lakukan bila mana berlakunya tentangan, melainkan mereka berdoa. Dan malam yang ke-27 ni pun antara benda yang dituntut pada kita, kalau kita tengok, yang diberi penekanan oleh Nabi dan juga para sahabat ialah berdoa. Qiyam tu salah satulah, baca Quran, zikir. Tapi antara benda yang sangat-sangat ditekankan ialah doa. Sebab tu kalau kita tengok, Aisyah radhiyallahu anha, dia tak tanya 10 malam akhir daripada bulan Ramadan ni kalau nak qiyam baca surah apa. Tidak ada riwayat yang sebut macam tu. Hatta para sahabat pun
Tapi kebanyakan para sahabat akan tanya, dan isteri Nabi akan tanya, kalau kami berada pada malam tersebut, kami nak minta apa ataupun doa apa. Dia orang tak fokus pada bacaan Al-Quran, bukan makna kata dia orang tak baca Al-Quran, tapi malam ini ialah malam yang lebihnya kepada berdoa. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, juga kepada kita, satu doa yang mungkin kita dah ingat pun, mungkin dah kita diperingatkan sebelum daripada masuk 10 akhir Ramadan ni, iaitu doa yang pendek dan ringkas, tapi doa yang mustahak dan utama untuk kita perlukan, untuk kita utamakan berbanding yang lain-lain. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pemaaf, suka memaafkan, maafkanlah aku. Allah Azza wa Jalla disebut dalam doa itu sebagai Tuhan yang suka memaafkan. Maknanya antara benda yang penting untuk satu orang tu dia hidup atas dunia ialah keampunan. Dan juga satu perasaan yang penting kita hidup atas dunia ni, rasa diri tu buat salah dan rasa diri tu perlu pada taubat. Perasaan, momentum perasaan ni lah yang perlu untuk kita ada sampai pada mati pun. Sampai habis nyawa kita ni, kita buat ibadah banyak ke, buat ibadah sikit ke, kebanyakannya Tuhan nilai seorang hamba tu ialah berdasarkan rasa dosa banyak, rasa diri tu nak minta ampun pada Tuhan. Sebab tu kita akan tengok banyak kisah yang Nabi cerita tentang siri keampunan Allah Ta'ala pada hamba, ialah berkait pada perasaan diri itu ada dosa dan perlukan pada taubat. Sebab tu kita akan tengok kisah yang terkenal, bagaimana perempuan az-zaniyah ataupun perempuan jalang lah istilah dia, yang beri minum pada anjing. Bukan kerana perbuatan dia beri minum pada anjing itu, tapi dia rasa diri dia perlukan belas kasihan Tuhan. Maknanya dia nak bertaubat dengan perbuatan itu. Dia tak tahu nak buat amal kebaikan apa. Dia rasa itulah yang dia boleh buat setakat yang dia mampu dengan ilmu yang dia ada. Dia nak baca Quran tinggi-tinggi dia tak reti. Cuma dia tahu buat baik pada apa-apa makhluk ni pun Tuhan akan nilai. Jadi dia bertaubat dengan buat baik dia tu, dengan dia beri minum pada anjing tu. Itu benda yang kita kena beri perhatian. Bukan perbuatan beri minum anjing. Ramai orang beri minum anjing, beri minum orang pun minum. Okay. Tapi perasaan diri waktu beri minum. Ada orang waktu dia beri minum anjing, dia viral, dia rasa bangga dengan amalan itu. Jadi amalan tu tak memberi apa-apa kesan. Yang ingin diisyaratkan daripada cerita itu ialah perasaan diri itu nakkan sesuatu daripada Tuhan, lalu carilah apa saja benda walaupun kecil, dengan harapan Tuhan terima aku, Tuhan berilah belas kasihan dia pada aku. Sebab itulah kalau kita tengok doa yang diajarkan oleh Nabi kepada isteri dia ringkas. Mungkin kita tergambar dalam kepala kita, agak-agak Nabi nak bagi doa dekat Aisyah ni panjang dekat 2 muka surat sebab malam tu malam Al-Qadar. Tak. Bahkan Nabi beri doa yang paling ringkas. Sebab yang diperlukan bukan pada banyaknya kalimah, tapi luasnya jiwa dan rendahnya hati bila mana berada pada malam yang mulia ni, rasa diri tu hamba. Ada orang dia berdoa, rasa diri dia bukan hamba, dia masih lagi rasa diri dia hebat. Doa dia walaupun bunyinya sedih, walaupun bunyinya merintih, tapi Allah Ta'ala tidak menilai. Sebab tu kalau tengok dalam hadis Nabi cerita, kebanyakan doa mustajab ialah pada perasaan waktu berdoa tu. Sebab tu Nabi cerita kepada kita bagaimana satu orang yang berada di tengah padang pasir, Allah Azza wa Jalla uji dia, binatang tunggangan dia termasuk dengan bekal dia hilang. Dia berehat, binatang yang dia tunggangi, unta ke kuda, termasuk bekal hilang. Akhirnya dia berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah kepada aku bantuan, tidak ada lagi orang, tidak ada lagi pihak yang boleh bantu aku. Tuhan nak tengok perasaan dia waktu berdoa. Bila mana dia berdoa lagu tu, dia tertidur dengan letih berdoa tu. Doa dia bukanlah kalimah yang hebat, dia bukan ahli sastra dalam mengarang doa, tapi perasaan waktu berdoa itu. Bila mana dia berdoa macam tu, dia letih, dia tertidur, dia bangun, bangkit pada tidur, dia tengok binatang tunggangan dia ada balik, dan dia tengok bekal-bekal yang hilang tu pun ada balik. Dia sangat gembira sehingga dia tersasul dalam doa dia, doa syukur dia. Dia kata, Allahumma ya Rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhan aku. Tapi dalam bab ni, anta abdi wa ana rabbi. Kamu ni terlalu baik dengar doa aku sehingga aku rasa aku ni Tuhan, kamu pula hamba. Dia kata macam tu. Doa dia tu dah tersasul.
Tapi doa tu datang pada jiwa yang suci murni, sebab rasa Allah Ta'ala pembantu, tidak ada benda lain. Berbeza dengan kita, mungkin doa kita karang elok, kita sebut dengan selawat sekian, dengan macam-macam pujian pada Tuhan, tapi saat berdoa, rasa diri perlu pada doa itu kurang. Sebab tu kalau kita baca Quran, doa para Nabi ni dia ringkas. Saya nak kongsi kepada para hadirin yang ada, yang dah kita lalu tadi, mungkin kita balik lepas ni kita boleh tanda baca dalam Al-Quran masing-masing, iaitu doa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dalam ayat yang kita dengarkan tadi, surah Asy-Syu'ara, iaitu ayat yang ke 117 dan 118. Pendek je doa Nabi Nuh. Bila mana dia berdakwah selama 950 tahun, dia rasa dakwah dia ni macam tidak mendapat sambutan. Sambutan sangat teruk, tak ada orang peduli. Riwayat menyebutkan dakwah Nabi Nuh ni selama 950 tahun, hampir satu kurun. Bukan satu kurun, lebih satu kurun, 10 kurun lebih. 950 tahun ni nak dekat 1000 tahun dah. Okay, maknanya 10 kurun lebih dah. Hanya menghasilkan 80 orang pengikut. Sebahagian riwayat kata, itu pun riwayat yang paling banyak, riwayat yang paling sikit dan riwayat yang paling sahih, antara 11 hingga 20 orang untuk tempoh 10 kurun itu. Boleh tarik orang. Akhirnya dia rasa stres, dia berdoa pada Allah, dia kata, Rabbi inna qaumi kazzabun. Wahai Tuhan, aku tengok umat aku ni suka menipu atas apa yang aku sebut. Aku sebut macam ni, dia pusing cerita sampai apa yang aku sebut tu lain daripada apa yang aku maksudkan. Lalu Nabi Nuh berdoa, faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Wahai Tuhan, engkau putuskanlah satu keputusan antara aku dengan orang kafir ni, dan selamatkanlah aku daripada orang kafir ini bersama orang beriman. Lalu Allah Ta'ala kata pada ayat 119, fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Kami selamatkan dia dan orang beriman bersamanya dalam bahtera yang berlayar. Cerita Nabi Nuh ni, cerita Nabi-Nabi dalam Quran ni, dia bukan nak cerita tentang bahtera, dia bukan nak cerita tentang tongkat Nabi Musa, dia bukan nak cerita tentang hebatnya Nabi Ibrahim pecahkan berhala. Tapi cerita dalam Quran dia nak fokus pada jiwa Nabi-Nabi dan Rasul yang berdoa saat dia merintih. Doa Nabi Rasul ni kau tengok dalam Quran, pendek, sangat pendek dan ringkas, tapi jiwa yang diperlukan. Beza dengan kita hari ni, doa kita panjang, tapi jiwa kita kosong, jiwa kita kontang daripada perasaan yang benar waktu berdoa. Okay. Jadi malam yang ke-27 ni, mintalah pada Allah Azza wa Jalla sesuai seperti mana yang diajar oleh Nabi, tapi hadirkanlah jiwa. Sebab kekuatan jiwa itulah yang akan menjadi kayu ukur di sisi Allah Azza wa Jalla untuk doa itu mustajab. Jadi itulah apa benda yang kita boleh tengok daripada malam 27 ni. Tidak ada apa yang ingin saya sampaikan, melainkan benda yang kita kena tekan ialah kita perlu berdoa. Berdoalah juga kepada orang lain. Selain pada doa keampunan untuk diri kita, doalah juga hidayah bagi orang lain, doa keselamatan bagi orang beriman, doa diangkatkan daripada bala wabak yang masih lagi belum selesai. Dan nampaknya makin akhir Ramadan makin hebat negara kita ni, dia punya naik kes tu. Dan juga doa kepada orang yang masih lagi samar antara kebenaran dan juga kebatilan. Ini waktu yang diperlukan. Dalam kita duk tojeh dengan mana-mana orang yang tak sependapat dengan kita, dalam masa yang sama mereka juga memerlukan doa kita. Dan kita pun perlu doa. Kadang-kadang kita ni walaupun berada pada pihak kebenaran, kadang-kadang kita tu rasa hebat dengan kebenaran itu. Itu juga antara tempat yang boleh disasarkan daripada kebenaran yang benar. Maknanya syaitan boleh manfaatkan perasaan tu. Jadi ini benda, perasaan yang perlu ada dalam diri kita, iaitu perasaan yang disebut oleh Nabi, yang mana hadis ni biasanya orang baca di awal Ramadan. Nabi kata, man qama ramadana imanan wa ihtisaba. Sesiapa yang mendirikan Ramadan dalam keadaan jiwa beriman dan ihtisab. Ihtisab ni dia banyak makna. Sebahagian ulama kata ihtisab maksud dia mengharapkan pahala. Ihtisab maksud dia muhasabah diri, sedar diri. Dalam hadis riwayat Malik, Nabi kata, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Sesiapa yang mendirikan pada malam al-qadar itu dengan penuh keimanan dan ihtisab. Yang saya nak tekan sini ialah ihtisab. Jiwa inilah yang akan Tuhan nilai daripada orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Jiwa ni yang akan Tuhan tengok
di luar Ramadan pun ialah jiwa ni, iaitu rasa diri itu kurang, rasa diri itu betul-betul bergantung pada Tuhan. Ibadah ni pun kerana belah kasihan Tuhan kita dapat buat, maka itulah yang akan Tuhan nilai, dan itulah yang akan menjadi momentum berkekalannya ibadah di luar pada Ramadan sampailah habisnya usia kita dan berakhirnya kita punya riwayat di atas muka dunia ni. Itulah yang kita harapkan daripada redha Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat tu saja kita punya tazkirah ringkas pada malam ni. Moga Allah Ta'ala berikan kepada kita istijabatud doa pada malam yang mulia ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.